Sebab ada punya, okey. Assalamualaikum and selamat sejahtera kepada semua yang berada di talian sekarang. Sebelum kita memulakan sesi taklimat libat urus kita, eloklah kita untuk yang Islam kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, bersyukur kita kepada ilahi walaupun ada hujan lebat dan sedikit guruh dan petir, dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk satu taklimat ringkas dan tapi sangat perlu, iaitu taklimat libat urus pengoperasian sesi persekolahan. Kita sekarang akan berada pada fasa 3 dan persekolahan fasa 3 akan bermula pada 24 hari bulan Oktober, iaitu minggu depan kepada tingkatan 5 secara bergilir. Jadi pada hari ini akan ada satu taklimat yang akan dimulai dengan kata-kata aluan daripada pengetua. Sementara kemudian kita tak ada PK1, pentadbiran untuk terangkan tentang siapa tu? Bos, tutup mic. Okey. Dan kemudian kita akan ada satu lagi taklimat daripada hal ehwal murid lah. Okey, dan juga akan ada soal jawab lah kalau ada kemusykilan daripada pihak ibu bapa ataupun pihak guru. Guru-guru pun ada dalam sesi taklimat ini kalau ingin memberi cadangan ataupun apa-apa makluman kepada ibu bapa pun boleh berbuat demikian. Jadi tanpa kita membuang masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan Pengetua Cemerlang SMK Taman Puteri Kulai, Puan Hajar Lilibu binti Abdullah untuk memberi taklimat libat urus pengoperasian sesi persekolahan. Dipersilakan Puan. Okay, terima kasih Puan Saripah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang berada dalam talian ini, kepada semua murid, kepada semua guru tingkatan 5, murid-murid tingkatan 5 ya, ke sesi libat urus pengoperasian sesi persekolahan mengikut PPN Fasa 3 Negeri Johor pada hari ini iaitu 17 hari bulan Oktober 2021. Syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul hari ini. Walaupun penglibatannya tidak semua yang dapat mengikuti bersama-sama, tetapi tidak apa. Yang tidak dapat hadir, saya minta supaya sampaikan kepada kawan-kawan lain dan kita akan sharekan juga slide ini kepada murid dan juga guru ya. Okey. Dia bergerak tak? Puan Saripah, slide bergerak tak? Puan Saripah? Okey, kita sebenarnya Johor beralih ke fasa 3 berkuat kuasa 8 Oktober 2001. Jadi untuk itu, 2 minggu selepas kita beralih fasa, sekolah akan dibuka. Jadi 2 minggu daripada 8 Oktober ialah 22 hari Jumaat. So kita buka sekolah pada 24 Oktober iaitu pada hari Ahad depan. Okay. Jadi tarikh mula bersekolah untuk murid-murid tingkatan 3 mengikut fasa 3 Plan Pemulihan Negara ialah pada 24 Oktober 2021. Okay. Waktu persekolahan adalah mulai 7.10 pagi dan akan tamat mengikut jadual kelas masing-masing. Okay, cikgu kamu akan post jadual dalam grup tingkatan. Kalau kamu tak dapat, boleh hubungi saya ataupun hubungi Puan Ham yang tak dapatkan jadual. Tapi hubungi guru tingkatan awak dulu. Okay, mereka mesti ada jadual waktu kelas. Okay, setakat ini ada persoalan? Tak ada? Okay, kehadiran slide. Saya bergerak ke tidak Hello? Slide ni pada muka surat pertama. Ada cikgu. Tak gerak Di sana saja. Okey, wait. Di sana saja. Wait. Sekarang?
Sekarang gerak tak? Ada di. Ada pengikut. Terpaksa lah. Sekarang okey. Okey. Jadi kehadiran awak ke sekolah adalah seperti raja ini. Tetapi kita tak gunakan kumpulan A dan B. Kita panggil kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okay, kumpulan 1 akan bersekolah minggu 1, minggu 3, minggu 5, minggu 7, minggu 9 di minggu ganjil. Okay. Kumpulan 2 dia akan bersekolah di minggu genap 2, 4, 6, 8, 10. Tarikh-tarikh itu nanti guru tingkatan awak akan senaraikan dan akan post kepada kamu. Okay. Kumpulan murid yang hadir pada minggu pertama ada senarai nama-namanya. Kalau 30 orang hanya 15 saja yang boleh hadir. Okay. 15 lagi akan PDPR di rumah pada minggu yang pertama. Okay. Pada minggu yang kedua, kumpulan 1 akan PDPR dan kumpulan 2 akan datang ke sekolah. Okay. Setakat ini ada soalan? Ada soalan? Tak ada, tak ada, saya teruskan. Okey. Ini adalah pembahagian murid. Okey, pembahagian murid ini, kalau murid ada 42, kita akan bagi 21, kumpulan 1, 21 lagi kumpulan 2. Okey, macam mana kita nak bagi kamu? Kita akan bagi kamu ikut keputusan peperiksaan dan kedudukan kamu di dalam kelas. Keputusan peperiksaan kamu di kelas. Okay? Jadi kita bagikan macam itu bukan untuk diskriminasi tetapi untuk memudahkan cikgu memberi tumpuan kepada kamu mengikut tahap pencapaian kamu. Okay? Jadi kalau murid yang kurang bilangan muridnya pun, okay, kalau murid kelas itu misalnya ada 8 orang saja, kita masih buat 2 kelas. Okay. Kalau ada 8 murid, kita masih buat 2 kelas. 4 murid datang minggu ini, 4 murid datang minggu yang kedua. Okay. Walaupun bilangan muridnya sedikit. Contohnya 20 orang murid, 10 akan datang minggu 1, 10 lagi akan datang minggu yang kedua. Okay. PDP akan dijalankan secara penggiliran. Okay. PDP akan dijalankan secara penggiliran. Yang tidak terlibat dengan tingkah penggiliran maksudnya yang tidak perlu hadir ke sekolah, untuk fasa 3 ini ialah peralihan 1, 2, 3, 4. Tak perlu datang sekolah. Hanya tingkatan 5 saja yang akan bersekolah secara penggiliran. Okey. Satu sekiranya kamu salah hari, sepatutnya minggu itu kamu tak perlu datang tetapi kamu sudah datang. Okey, kamu sekolah, kamu perlu hubungi ibu bapa kamu untuk bawa kamu balik ke rumah. Kamu tak boleh duduk ke sekolah kerana kamu sudah datang. Kalau kamu bukan dalam kumpulan murid yang sepatutnya datang ke sekolah. Itu jelas ya? Maksudnya kalau kamu dalam kumpulan 1, kamu akan hadir minggu ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okey, kalau kumpulan 2 dia akan hadir 2, 4, 6, 8, 10. Itu minggu yang genap. Itu kumpulan 2. Kumpulan 1 hadir minggu ganjil. Minggu 1 adalah minggu yang mula kamu sekolah. Itu kita akan kira sebagai minggu 1. Saya harap jelas ya. Okey, minggu murid murid hadir secara penggiliran mengikut minggu. Pada minggu pertama kumpulan 1 hadir secara semuka dan ikut kumpulan 2. Kumpulan 1 hadir ikut PDP secara semuka dan pada minggu kedua mereka PDPR. Kumpulan 2 akan ikut PDPR dulu minggu pertama dan hadir pada minggu yang kedua. Okey. Ini adalah contoh jadual. Contoh jadual. Awak tengok jadual ini.
Okay, kalau kumpulan A ataupun kumpulan 1, dia hadir 135. Okay, 135. Kalau kumpulan B atau kumpulan 2, dia hadir 246. Apa yang kamu buat apabila kamu tidak kumpulan yang tak sepatutnya hadir sekolah, kamu buat persediaan untuk topik yang diajar dalam kumpulan 1. Okay, persediaan kumpulan bila kamu hadir ke sekolah pada minggu kedua, kamu akan jalankan PDP untuk topik sebelumnya. Okey, kumpulan 1 pula akan buat tugasan pada minggu pertama dia belajar. Pada minggu kedua dia buat latihan pada minggu 1 dan buat persediaan untuk topik pada minggu ketiga. Okey. Tanggungjawab. Sekejap . Okey, tanggungjawab pengetua. PGB adalah pengetua guru besar. Tanggungjawab saya. Okey, rancang PDP secara penggiliran, agihan guru, jadual waktu, pembagian kelas dan bahan PDP. Okey, kemudian saya kena bimbing guru. Pastikan guru sediakan bahan untuk pembelajaran bagi yang bersesuaian. Pantau pelaksanaan PDP dan mengadakan PLC serta libat urus dengan ibu bapa yang macam hari inilah. Okey, libat urus. Libat urus maksudnya perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa. Okey. Okey, tanggungjawab guru buat PDPR, rancang, laksana dan ambil kira. Saya kira guru-guru tingkatan 5 kebanyakannya sudah menamatkan sukatan pelajaran sebab kita akan mengadakan peperiksaan percubaan secara semuka. Buat PBD bagi yang tidak sempat buat, sediakan rancangan pengajaran harian, sediakan aktiviti dan bahan pelajaran, senaraikan sumber pelajaran, beri arahan tugasan, pastikan kamu dapat faham dan faham tugasan dan dapat buat. Okey, dan mereka akan semak tugasan kamu, maklumkan kepada ibu bapa tentang pembelajaran yang diberi kepada murid. Okey, tanggungjawab murid hadir secara bergilir, dapatkan bahan, rancang masa belajar, selesaikan tugasan yang diberi oleh guru dan buat persediaan untuk PDP pada minggu yang berikutnya. Okey, tanggungjawab ibu bapa. Pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan hadir ikut giliran. Pastikan giliran betul. Okay, sebab kalau tak betul, sekolah akan suruh kamu balik ke rumah. Sebab kamu akan ambil tempat murid yang hadir tau, sepatutnya hadir. Jadi kamu kena hadir ikut minggu yang kamu perlu hadir. Bantu anak-anak komunikasi dengan guru. Tanya guru mata pelajaran, guru tingkatan. Sokong pelajaran anak-anak. Okay, dan beri kerjasama untuk aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey, kamu tidak perlu pakai pakaian unit beruniform pada hari Rabu. Tidak perlu. Okey. Okey, lagi satu, peperiksaan percubaan akan dijalankan bermula 26 Oktober iaitu pada hari Selasa dengan secara semuka dengan penggiliran. Okay, jadi saya harap tak ada istilah soalan bocor kerana kita akan kutip dan murid yang hadir untuk periksa pada minggu pertama ini tidak boleh bocorkan soalan kepada kawan-kawan kamu yang akan kumpulan 2 yang akan hadir minggu yang kedua. Sebab bila kamu bocorkan soalan, kamu sudah tak hilang integriti, tak ada jati diri dan maka kawan kamu lebih baik dari kamu nanti. Okay? Jadi itu tak adil bagi kamu dan orang lain yang belajar bersungguh-sungguh. Jadi tak ada istilah soalan bocor. Okay. Okay, untuk bilik darjah kita telah tanggalkan langsir, alas meja dan skirting ditanggalkan. Nanti suara nanti sekejap nak tanya saya soalan. Saya habiskan dulu Okey.
skirting meja ditanggalkan. Kedudukan murid adalah berbentuk zigzag. Zigzag maksudnya satu depan, belakang kosong, satu lagi. Meja kedua, baris kedua, depan kosong, tengah-tengah ada. Okay, guru-guru kamu akan labelkan tempat kamu ikut kedudukan. Mesti duduk ikut zigzag. Okay, sebab kita tak nak wujudkan COVID kluster sekolah. Kita baru buka sekolah. Tahun ini pun awak dapat sekolah hanya 1 bulan saja selepas ni sekolah ditutup. Jadi kamu hanya tinggal 1,5 bulan sebelum cuti bulan 12. Jadi gunakan masa ini, jaga SOP kamu. Sebab kalau ada kluster, kalau sekolah tutup, siapa yang rugi? Kamu yang rugi. Sebab kajian yang telah dibuat oleh saya mendapati bahawa lebih ramai murid suka belajar secara semuka. Okay. Okay, makan macam biasa, makan di dalam kelas dengan guru-guru mata pelajaran pada waktu rehat. Tidak boleh pergi ke kantin untuk makan di kantin. Hanya untuk mengambil makanan saja. Okay, sekian saja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepada soalan sekiranya ada. Cikgu, betul. Ya. Kalau hari itu awak adalah kumpulan yang akan periksa, tapi awak tak datang macam mana? Ini ibu bapa ke anak? Oh, anak, cikgu. Anak. Okey. Mingi. Okey, macam ni Mingi. Minggu 1 periksa, kan? Tapi awak tak hadir. Tak. Kalau awak tak hadir, kalau bukan kumpulan itu, tak apa. Kalau tak hadir, tak ada ulangan lah sepatutnya. Jadi, pastikan awak hadir. Mengapa tak hadir? Apa alasan tak hadir? Mingi? Mungkinlah ada penyakit ke jika. Dia tak ada lagi, sebab kita sebenarnya peperiksaan 3 minggu, dia jadi 6 minggu. Kita tamat cukup 16. Dia tak ada lagi macam mana cakap ambil semula. So pastikan kamu sihat. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Tuhan. Kamu sihat sebab kamu tak boleh macam mana kalau kamu sepatutnya datang minggu 1, kamu tak boleh datang minggu 2 untuk ambil peperiksaan. Dia mesti hadir ikut minggu. Okey tak Mingi macam tu? Kalau tak ambil peperiksaan dalam SPM, awak tak ada ambil semula tau. Oh, boleh betul. Boleh? Ada soalan? Soalan 2. Cikgu boleh. Licuan. Okey, boleh berpakaian rumah tak? Kita tak ada wajibkan pakai pakaian uniform, tapi kita galakkanlah. Okey, kalau nak pakai pakaian rumah, mestilah No short skirt, no tak short, boleh pakai kain pendek. no slippers. Tak boleh pakai slipper. Jangan pakai slipper lah. Kamu datang ke sekolah. Jadinya tak boleh pakai skirt pendek. Skirt pendek tu maksudnya atas daripada lutut kamu. Okay, jadi pakailah t-shirt seluar panjang. Pakai seluar panjang. Ini Cing Li Chuan ni perempuan ke lelaki? Hello? Pakailah seluar track. Pakailah t-shirt sukan sekolah. T-shirt sekolah, itu lebih mudah untuk awak. Okay, awak tingkatan 5. Tak lama lagi, awak dah tak boleh pakai lagi uniform awak. Gunakanlah masa ini untuk pakai baju. Sebab tak lama lagi awak nak pakai baju sekolah pun dah tak boleh lagi. Sebab awak dah tamat tingkatan 5. Siapa yang angkat tangan? Kamal Osman, Encik Kamal Osman. Ya, saya apa? Ya, Encik Kamal. Saya ingin bertanya, saya tak faham yang minggu 1 dan minggu 2 tu, maknanya dia bergilir ya cikgu? Ya, bergilir. Kalau anak Encik Kamal ini di minggu 1,
Dia tak perlu datang minggu 2, dia datang minggu ganjil sahaja. Saya faham cikgu. Tapi adakah telah ditetapkan sekarang? Tak dengar? Adakah telah ditetapkan sekarang? Ya, Contoh, kita akan tetapkan. Kita Okey, akan tetapkan. Ya. okey, Kita belum akan lagi lah. Tapi akan tetapkan. Ya, okey. dalam 1 hari 2 hari ni, guru tingkatan akan masukkan di dalam grup. Okey? Kita akan Baiklah, faham. boleh? Kita akan Faham, ikut keputusan peperiksaan supaya lebih mudah cikgu dan murid faham. Okey, Okey. terima kasih. Baik, Cik Kamal. Lagi soalan? Jadual waktu peperiksaan sudah diedarkan kepada semua murid. Tingkatan 5. Kalau ada yang tidak dapat, boleh hubungi guru tingkatan atau guru mata pelajaran kamu. Okay, jadual peperiksaan. Kita akan jalankan secara semuka. Saya doakan, saya harap semua dapat hadir ikut time. Sebab kalau kamu miss, tak ada slot untuk ambil semula tau. Sebab kalau minggu periksa 3 minggu, dia akan jadi 6 minggu. Kita tamat cukup-cukup pada 16 16 ialah hari bila? Bulan 12 ni ialah ngam-ngam hari last sekolah. Cikgu, apa dia? Ya, saja. Okey, apa dia? Saya mohon maaf jadi bapa kepada Alia. Okey. Ini okey. Dalam situasi sekarang ni kita tak tahu lagi apa akan jadi pada masa percubaan. Kemungkinan ada anak-anak yang dalam proses pasal peperiksaan ni panjang 6 minggu. Ada kemungkinan tak mustahil, ada yang mungkin kena kuarantin, ada yang mungkin kena COVID, atau ada yang jatuh sakit. Ada tak plan daripada sekolah untuk apa disediakan paper baru untuk apa dia percubaan pada murid-murid yang berkenaan? Itu saja. Kita akan cuba untuk sedia, tapi masalahnya masa tau, Encik, Tuan. Masalah ialah kekangan masa. Okay, kita akan tengok pada situasi apa yang berlaku dulu dan kita akan ambil tindakan. Kalau untuk sediakan kertas soalan baru, saya rasa tak ada masalah. Cuma masalah ni kekangan kita ialah masa. Kita tak boleh benarkan murid yang sepatutnya hadir minggu 1, hadir minggu 2 untuk ambil peperiksaan. Sebab setiap kelas tu kita mesti bahagi 2. Okay, kalau kita boleh slot in, kita boleh slot in. Kalau tak boleh, kita akan ambil sebab tarikh akhir tu 16 hari bulan. Saya bimbang kalau kita boleh slot in, kita slot in. Tapi kalau tak boleh, kita akan tarikh akhir 16. Sebab kita kena hantar keputusan peperiksaan pada 3 Januari tau. 2022. Betul, pada saya memang perkara ni memang tak mustahil ada murid-murid apa yang mungkin akan contoh sekali bila pandemik ni boleh berlaku pada siapa-siapa. Kita tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Kita akan cuba sesuaikan apa yang kita mampu. Tetapi kita harap, kita doakan semua sihatlah. Okay? Kalau kita boleh slot in, kita akan slot in. Boleh, Tuan? Boleh. Terima kasih, Cikgu. Ada soalan lagi? Kalau pakaian rumah boleh, tapi pakailah pakaian yang sopan. Jangan pakai skirt pendek, semua. Pakai, kalau nak mudah, pakai t-shirt rumah sukan boleh. Saya harap tak ada yang pakai slipper lah. Okay? Kita akan cuba slot in lah. Tapi cikgu, kalau anak-anak tuan ataupun ni ada murid di sini, datang salam minggu, kita akan minta ibu bapa tolong ambil balik anak. Okay, sebab kita memang arahan daripada KPM ialah setiap kelas mesti bahagi 2. Okay? Bahagi 2. Walaupun muridnya 8 orang. Mesti bahagi 2. Minta maaf nak tanya satu lagi, ada ke guru-guru yang mengajar masih yang belum divaksin lagi? Tak, untuk pandangan, untuk maklumat Tuan, semua guru tingkatan 5 sudah vaksin dan lengkap 2 dos. Semua guru tingkatan 5 lengkap 2 dos vaksin. Sebelum 24 ni lah, semua dah.
Soalan? Saya harap, saya doakan semua murid kita, semua warga lah termasuk keluarga sihat, tidak dijangkiti COVID sebab sebagaimana yang Encik Muhammad Azni beritahu, kita sebenarnya tak tahu apa yang akan berlaku, tapi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh berdoa dan kita boleh ikut SOP, yang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Boleh ke? Saya harap dapat menjawab. Nanti jadual peperiksaan sudah diedarkan. Ada masalah selepas ini, kalau ada masalah boleh hubungi guru tingkatan. Hubungi guru tingkatan ataupun boleh WhatsApp saya, tanyakan ada sebarang masalah. Saya sedia membantu. Kita akan tengok situasi apa yang berlaku kepada anak-anak yang tidak dapat hadir semasa percubaan. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Boleh ya? Ya. Ya, satu soalan lagi. Masa pergi ke sekolah adalah masa yang sama kan? Dan soalan kedua adalah mana kita masuk ke sekolah? Jalan. Mana kita pergi ke sekolah? Mana berdaftar? Datang sekolah macam mana? Balik sekolah macam mana? Oh, datang sekolah macam biasa, pintu hadapan kita buka. Pintu hadapan kita buka, masuk ke sekolah, ikut jalan. Kemudian balik, kita buka pintu padang. Betul ya Puan Saripah? Nanti Puan Saripah akan terangkan. Kita buka pintu padang. Ada soalan. Balik nanti, pergi dan balik nanti, penolong kanan hem Puan Saripah akan terangkan. Kalau tak ada, saya tamatkan. Nanti Puan Saripah cakap lagi tentang pergerakan datang dan balik. Lepas tu kalau ada soalan, boleh tanya lagi. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajar Lilibu binti Abdullah di atas penerangan dan sedikit taklimat tentang libat urus tingkatan 5 yang hadir secara giliran tadi. Okey, sekarang ni giliran saya. Saya akan terangkan tentang bahagian HEM tentang libat urus kehadiran murid-murid tingkatan 5. Sebentar saya akan kongsikan. Okey. Okey, harap nampak semua. Okey, ini adalah taklimat libat urus. Kalau semua dapat lihat di sini, very simple aja untuk penerangan ni. Sekarang ni murid-murid, untuk persediaan kelas, murid-murid kena ada berada di kelas. Murid-murid, untuk persediaan kelas, kita ada meja murid, mesti ada nama murid. Jadi yang nama yang lama semua tu dah tak pakai tau. Jadi nanti cikgu gotong royong hari ni dan esok, cikgu akan letak nama baru. Guru kelas anda akan letak nama baru pada meja murid tu. Kemudian meja murid tu pada hari pertama elok sangatlah murid-murid ibu bapa bekalkan murid kain lap. Sebab takut meja kerusi murid tu masih lagi berhabuk. Jadi pada hari pertama tu sediakan kain lap sendiri untuk lap ataupun tisu ataupun gunakan tisu yang basah tu yang ada 99% antibakteria tu untuk lap meja. That's yang terbaik lah. Kemudian murid hadir bergilir. Yang ini guru kelas yang akan tentukan. Guru kelas akan memberi jadual waktu kepada murid-murid mengikut giliran di dalam WhatsApp kumpulan kelas masing-masing. Jadi harap ibu bapa dan murid-murid yang ada kat sini ambil berat tentang jadual tu. Sila catatkan ataupun letak kat bilik.
tentang hari apa yang kamu perlu adik. Dia ikut minggu. Satu kumpulan satu minggu. Minggu berikutnya kumpulan 2. Dia ada 2 kumpulan je. Kumpulan 1, kumpulan 2. So pastikan murid tahu mereka berada di kumpulan mana. Pastikan ibu bapa juga ambil tahu anak anda berada di kumpulan 1 ataupun kumpulan 2. Okay. Murid-murid dia akan duduk dalam kelas ikut pelan. Ada pelan disediakan, pelan itu akan ditampal di kelas dan juga kalau tak nak tengok pelan, tengok meja. Ada nama atas meja, duduk pada nama masing-masing. Jangan duduk tempat lain. Okay. Sekarang ni next, guru kelas tampal pelan di meja guru dan serahkan satu salinan kepada Ham. Dan dekat kelas kita akan sediakan bahan sanitasi permukaan tau, iaitu itu untuk sanitasi meja dan sanitasi kerusi, bukan sanitasi tangan. Murid-murid macam biasa kita akan sediakan tong air untuk cuci tangan di luar kelas untuk dikongsikan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kelas tu ada kita sediakan tempat cuci tangan masing-masing. Itu cuci tangan. Sanitasi yang atas meja tu bukan untuk cuci tangan tapi untuk meja dan kerusi. Okey, pastikan kelas tu tak ada langsir, tak ada apa-apa material yang berbentuk fabrik lah. Okey. Ni saya tunjukkan contoh, ni dummy. Jangan percaya yang ni sebenarnya. No, ini ialah contoh sebab cikgu awak belum serahkan pada saya lagi senarai nama yang sebenar. Okey? Faham? Cikgu awak belum serahkan lagi. Ini contoh, jangan nak mengarut dulu. Tengok dulu. Contohnya ialah kumpulan 1. Kumpulan 1 dia berwarna gelap. Di situlah kedudukan awak dalam pelan dalam kelas dan awak akan hadir dan ikut jadual minggu pertama. Kononnya minggu depan lah kumpulan 1 ni, orang kumpulan 1 ni 1 minggu dia akan hadir dan kedudukan dia ialah yang berwarna gelap. Okey, kumpulan 2 yang warna meja yang cerah. Itulah namanya zigzag dia. Okey, jadi nama-nama akan ada atas meja. You duduk di meja yang namanya nama kamu. Okay. Ni contoh kelas apa ni? Kelas 5S. Okay. Contoh berikutnya ialah kelas 5A. Kelas 5A walaupun 8 orang je dalam kelas 5A, dia kena bergilir juga. Jadi 4 orang ni akan datang, dia duduk dekat meja yang bertanda gelap. Okay. Dan kumpulan 2, dia akan duduk di meja yang cerah sikit tu. Itulah, walaupun 8 orang tapi tetap digilirkan sebab kita tertakluk kepada arahan-arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia, okey, yang mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya 50% saja dalam kelas tu yang perlu hadir untuk setiap kali pertemuan bersemuka. So kita orang akur lah. Jadi anak murid, ibu bapa pun diharap faham dan akur dengan peraturan ni. Okay. Kehadiran murid. Murid perlu hadir ke sekolah ikut jadual persekolahan tau. Kita start, jangan datang terlalu awal sebab tak ada orang yang nak jaga awak. Contohnya macam yang lepas-lepas tu, you datang sebelum 6 suku ada yang dah datang. Tak ada cikgu yang nak jaga. Sekian cikgu. Cikgu datang pukul apa tu? 6.50. Awak datang dalam jangka masa itulah. 6.40, 6.50. Waktu yang sesuai untuk awak hadir ke sekolah. Dan sekarang ni jadual baru ikut waktu balik yang sebenarnya. Kita ada balik 1.10, ada balik 1.40, ada balik pukul 2.10. Ikut jadual waktu balik. Yang ibu bapa perlu prihatin terhadap jadual waktu anak-anak anda kerana jadual waktu dia, masa balik dia berbeza-beza. Okay. Nanti sekarang puan-puan terpaksa tunggu. Tiba-tiba puan-puan dah tunggu pukul 1. Tapi sebenarnya anak balik 1.40. Kena tengok jadual waktu tu dengan betul.
untuk murid balik ikut kumpulan satu atau murid tu hadir kena ikut kumpulan, wajib. And then kumpulan hadir kena ikut giliran dia. And then tak boleh tukar giliran tak boleh. Sebab kita takut you akan distract, you akan rosakkan sistem zigzag tu. Murid yang hadir tak ikut kumpulan, kita akan arahkan balik lah. Kat sini cikgu kelas dan ataupun guru mata pelajaran kena perhatikan murid duduk di mana. Kalau tidak serupa dengan keadaan dalam plan, jadi pasti ada yang tak kena dengan kehadiran murid tersebut. Sekiranya murid itu mengakui dia datang bukan ikut kumpulan dia sepatutnya datang, dia akan dihantar ke pejabat untuk diarahkan balik. Dia kena call ibu bapa dia untuk ambil dia balik. Macam tu Kami pun tak suka buat benda macam ni, tapi apakan daya kita terpaksa aku dengan kehendak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini untuk kebaikan semua. Murid tidak hadir pada hari giliran hadir perlu mengemukakan surat daripada ibu bapa atau penjaga atau surat sakit dari klinik atau hospital. Kalau murid tak hadir pada hari giliran dia sepatutnya hadir, dia kena kemukakan surat. Sebab dalam sistem APDM kita ada yang separuh tu PDPR, kita akan klik dalam APDM tu dia PDPR. Tetapi yang separuh yang patutnya hadir, kalau dia tak hadir, cikgu kelas kena klik sebab dia tak hadir. Sebablah dia kena kemukakan kenyataan. Semua mesti bertulis tuan-puan, anak murid. Kalau tak hadir pada hari yang sepatutnya hadir, kamu kena buat kenyataan kenapa tak hadir dan kamu juga perlu beri kenyataan bertulis sama ada guna WhatsApp ataupun kamu boleh hantar pada hari berikutnya. Okay, next. Pakaian. Pakaian wajib pakaian seragam sekolah. Baju sukan. Kalau dah tak muat semuanya, bolehlah pakai yang lain. Tapi kena pakai sopan. Tak boleh ketat-ketat, tak boleh singkat-singkat. Kena pakai pakaian yang sopan. Okay, no tight clothes. No short skirt or short pants, tak boleh. You have to wear pakaian yang sopan. Dan tak boleh pakai selipar ke sekolah. Kena pakai sesuatu yang bertutup. Itu perlulah kalau dah tak boleh pakai pakaian seragam sekolah ataupun baju sukan. Tapi ikut pengetua betul lah. This is your last days of school kan. Hari-hari terakhir sekolah kan. Hari terakhir untuk memakai pakaian sekolah. Kalau boleh pakailah pakaian sekolah kalau muat lagi tu. Ya? Okay. Now, untuk ibu bapa penjaga ataupun murid-murid kena pesan pada ibu bapa penjaga, satu surat akan dihantar kepada ibu bapa penjaga dengan borang. Surat itu adalah untuk memohon kepada ibu bapa penjaga untuk memberi kebenaran kepada pihak sekolah untuk menjalankan borang ni, menjalankan ujian kendiri COVID-19. Dia nak jalankan ujian kendiri COVID-19 ni. Jadi ibu bapa kena isi borang ini dan pada hari pertama sekolah, kumpulan 1 itu, cikgu kelas akan ambil borang itu. Kalau sama ada encik bersetuju ataupun tidak. Sama ada ibu bapa bersetuju ataupun tak bersetuju untuk membenarkan pihak sekolah menjalankan ujian kendiri COVID-19 ke atas anak anda. Okey, ujian ni bukannya semua kena. Tak macam tu. Ujian ni ialah dia apabila murid itu masuk sekolah dia sihat. Tapi semasa dia di dalam sekolah dia bergejala. Tiba-tiba dia demam ke, tiba-tiba dia batuk, tiba-tiba dia pening kepala, sakit tekak. Kita akan minta dia pergi ke bilik isolasi dan
kita akan laksanakan ujian kendiri COVID-19 ke atas dia, tapi kita akan telefon ibu bapa dulu. Kita lihat surat kebenaran, kita dapat kebenaran daripada ibu bapa atau tidak, kita akan call ibu bapa dulu sebelum kita jalankan ujian kendiri. So, ibu bapa, anak murid, kena minta ibu bapa isi borang ini dahulu pada hari pertama persekolahan, kena pulangkan ataupun kena beri kepada guru kelas. Siapa tu? Soalan? Ada apa-apa soalan tentang borang kebenaran ibu bapa ni? Tak ada. Okay, next. Nah, ini yang dinanti-nantikan. Murid balik sekolah. Okay. Pada bila murid balik sekolah, diingatkan sekali lagi, tengok jadual waktu. Kerana jadual murid balik sekolah berbeza-beza masanya untuk hari-hari yang ditentukan. Katakanlah hari Ahad tu balik pukul 1.10 paling awal. Ataupun 1.40 ataupun 2.10. Kita ada 3 masa balik dan kena lihat betul-betul anak balik pukul berapa. Untuk balik sekolah, pintu pagar belakang akan dibuka. Bukan untuk datang sekolah, untuk balik sekolah. Balik sekolah aja baru pintu pagar belakang akan dibuka untuk murid balik yang menaiki bas sekolah. Kita galakkan bas sekolah ajalah sebab kawasan tu sangat sempit kalau semua kereta nak parking kat situ. Kita dah pihak sekolah dah mohon pada MPKU, kalau tengok siapa-siapa yang lalu kawasan Padang dan kawasan stadium tu akan lihat ada zebra crossing dan longkang-longkang tu telah ditutup dengan batu-batu kerikil. Okay, kita tak MPKU tak tar lagi. Jadi kawasan tu dah sesuai untuk bas-bas sekolah yang ada 5 biji tu untuk parking kat situ. Kemudian siapa-siapa yang naik bas sekolah digalakkan pergi ke pintu pagar belakang untuk naiki bas sekolah. Okay. Pintu pagar depan untuk murid yang menaiki kenderaan sendiri ataupun menaiki kenderaan ibu bapa atau penjaga. Itu pintu pagar depan. Waktu balik adalah seperti dalam jadual waktu murid. Ni saya tekan ni, waktu balik mesti tengok jadual balik murid. Okay. Dia untuk PKP sekarang dia tak PKP. Ya. Maksudnya Pak, pintu pagar belakang ialah pintu stadium tau. Okay. Kan? Pintu stadium. Maklumkan pada ibu bapa. Pintu pagar belakang ialah pintu stadium. Pintu yang menghadap stadium adalah pintu yang kita masukkan. Bukan pintu di kantin Ni belakang kita tambah kat sini. Padang. Padang sekolah. Okay. Yang kita berjumpa dengan yang berhadapan dengan stadium Kulai tu. Okay, pintu situ saja. Pintu yang tengah tu belakang bengkel tu kita tak akan buka selama-lamanya. It's closed. It's closed sampailah sesi petang. Buka nanti. Tahun depan bulan berapa saya tak tahulah 2 ke 3 ke ikut arahan kementerian. Okay. So for the time being pintu yang kat bengkel tu memang closed. So kita ada 2 je. Masuk murid datang 1 pintu saja. Pintu pagar depan. Murid balik 2 pintu. Pintu pagar depan dan pintu pagar belakang padang sekolah yang berhadapan dengan stadium Kulai. Itu saja. So, ada apa-apa soalan tak? Ibu bapa, murid? Saya tahu awak risau pasal peperiksaan ni kan? Ada apa-apa soalan?
Adakah semua jelas? Jelas Cikgu. Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Jelas. Okay, very good. Tolong pesan pada ibu bapa, especially about this form. Terutamanya tentang isi borang ni pada hari pertama sekolah. Kumpulan satu, wherever you are, bawa ni minggu depan. Hari pertama sekolah, guru kelas akan kutip. Okay, kumpulan 2, minggu lagi 1, guru kelas akan kutip. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Okay. Ching Li Chuan tanya boleh pakai kasut sukan tak? Boleh. Jawapannya boleh. Kita tak galakkan murid pakai selipar saja. Kasut sukan boleh. Soalan? Ada? Okey, tak apa. Sekiranya selepas ini masih ada soalan, tanya guru tingkatan kamu. Okey, tanya guru tingkatan. Ataupun tanya pada Ham ataupun tanya saya. Okey, ada soalan lagi? Saya harap semua jelas. Hadir ikut minggu yang sepatutnya hadir ya. Okey, kalau tak boleh hadir kerana sakit atau apa-apa untuk peperiksaan, kita tengok balik. Kalau sakit ya, tapi kalau hadir tak ada surat doktor, tak ada apa, kita tak bolehlah benarkan untuk ambil semula pada minggu yang berikutnya, minggu yang sebab bila tak hadir minggu ini, dia bukan boleh ambil minggu 3, mungkin kena tunggu bila. Sebab kita punya jadual sangat pack tau. Okay. Kita tak akan ada tindakan disiplin untuk murid yang tidak hadir. Tetapi kita pasti ada surat sebab kita akan rekodkan dalam APDM. Okay, waktu balik murid berbeza sebab ikut pilihan mata pelajaran. Di Taman Puteri ni sangat banyak pilihan mata pelajaran. Okay, jadi waktu balik memang berbeza-beza. Okay, saya minta ibu bapa tolong isi kehadiran murid, kehadiran dan murid yang hadir. Untuk guru-guru juga tolong isi kehadiran. Ada soalan? Okay, jangan lupa peperiksaan akan bermula pada 26 Oktober dengan BM dan sejarah. Okay, harap semua murid jaga integriti. Okay, tidak ada soalan bocor. Okay, yang kedua berkaitan dengan bila kita dah semuka, tidak ada lagi PDP dijalankan secara online. Okay, mesti hadir secara semuka. Okay, tidak ada lagi PDPR. Bila kita umumkan semua murid tingkatan 5 hadir secara penggiliran, maksudnya tidak ada lagi PDPR secara online. Okay, cikgu akan bagi modul kepada awak, bagi latihan kepada awak pada minggu yang kedua untuk dibuat semasa kamu PDPR di rumah. Okay, cikgu juga boleh berikan YouTube untuk kamu tengok dan jawab soalan. Okay, boleh berikan bahan untuk kamu jawab supaya bila kamu hadir ke minggu yang seterusnya untuk PDP, cikgu dapat menjalankan PDP dengan kamu. Okay. Tidak ada lagi istilah cikgu kena buat PDPR online untuk yang tidak hadir. Saya harap semua jelas dan faham. Okay. Baik, Saya Puan. serah balik kepada Ham. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua SMK Taman Puteri, Puan Hajali Budak Bula tadi. Okey, ada apa-apa tak daripada PK Koko nak cakap apa-apa tak? So, kalau tak ada apa, saya tak ada apa-apa persoalan daripada semua. Daripada Koko, makluman makluman pada semua murid. Bila naik persekolahan nanti pada 24 bulan, 26 kita dah ada peperiksaan Jadi sepanjang tempoh peperiksaan kita tidak ada aktiviti co-curriculum untuk murid tingkatan 5. Murid tingkatan 5 kita kecualikan.
dalam aktiviti Koko juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada murid-murid anak tuan-puan yang terlibat dalam semua pertandingan lah, sebab ada kita dah dapat banyak kemenangan dan keputusan-keputusan yang baik daripada pertandingan-pertandingan co-curriculum. Ya, tapi yang paling penting ialah penyertaan. Okey. Paling penting ialah penyertaan. Puan Sharifah, boleh kita ambil gambar tak? Boleh puan? Okey. Sebelum kita habiskan kita punya taklimat ni, diharap semua orang yang hadir buka kamera, kita nak ambil gambar untuk print screen. Ramai yang tak buka kamera. Bukalah kamera anak-anak. Yang ayah pun buka kamera. Terima kasih Cik Kamal. Okey. Cikgu Faisal bukalah kamera. Dah buka dah? Okey, pas. Okey. Dah. Thank you. Dah. Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kamera rosak. Oh, jujur. Terima kasih. Tak apa. Cepat timing Yi. Tunggu awak saja. Congratulations, Timing. Timing Yi rumah sama dengan Cikgu Abu ah. Do your best. Do better next time for English tau. Okay. Okay, people, yang ambil gambar sekarang. 1, 2, 3, senyum. Okay, sekejap ya. Okay, 1, 2, 3. Tangan siapa tu? Tangan Sharifah. Inilah main. Okay. Dah. Thank you so much. Terima kasih Cik Kamal. Terima kasih Faisal, Timing Yi. Sama-sama. Okay. Siap. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Apa malam kita akan bagi kepada guru tingkatan. Terima kasih hadir pada masyarakat pada hari ini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.